Pegawai Negeri di Bawah Payu, GRS komited tingkat kemudahan infrastruktur untuk rakyat selain peranan media penting hubungkan kerajaan dan masyarakat. Kita bersama Konstantin Pahlawan di Kota Kinabalu. Baik Nurul, Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS terus komited merealisasikan pelbagai projek dan inisiatif bagi meningkatkan kemudahan rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor berkata ini termasuk melipat ganda usaha, membangun infrastruktur asas serta kemudahan sokongan seperti pengangkutan awam. Menurut Datuk Haji G, antara usaha rancak dijalankan ialah pembinaan lebuh raya Pan Borneo bagi menambah baik sistem jalan raya sekaligus mengintegrasi kegiatan pelaburan dan mempercepat pertumbuhan sosioekonomi Sabah. Beliau berucap ketika perasmian terminal bas dan teksi First Palm City Central FPCC di Lahad Datu. Teks ucapan dibacakan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Marsudi Manjun. Datuk Haji G berkata kewujudan terminal baharu dikenali sebagai Lahad Datu Central selari dengan teras utama Pelan Pembangunan Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ, Jaringan Infrastruktur dan Kelestarian Hijau. Sementara itu, Datuk Marsudi yang ditemui pemberita berkata, Lahad Datu berpotensi menjadi bandar besar dengan memanfaat produk sedia ada, antaranya fasiliti kemudahan pelabuhan bertaraf antarabangsa iaitu kluster industri minyak sawit POIC selain banyak destinasi pelancongan. Dalam pada itu, beliau turut menggesa pihak berkuasa tempatan PBT untuk mengamalkan konsep good governance termasuk keupayahan membuat keputusan berkaitan pembangunan secara cepat tetapi cermat. Misal kata memudahkan peniaga melaksanakan ataupun peniaga untuk beroperasi kerana ini akan memberi keuntungan kepada peniaga atau developer. Bila mereka untung, mereka mampu untuk membayar cukai kepada PBT. Jadi pendapatan PBT juga akan bertambah. Pembinaan terminal ini hasil kerjasama Lembaga Pembangunan dan Perumahan Bandar Sabah serta pemaju Titi Jaya Land Berhad di atas tanah seluas 58.8 ekar yang turut membabitkan pembinaan bangunan komersial. Sabah sentiasa mengiktiraf pihak media sebagai rakan penting menjadi jambatan antara kerajaan dan rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor berkata peranan media amat diperlukan dalam menyebar maklumat dan fakta sahih mengenai agenda pembangunan kerajaan. Ketua Menteri yakin media di Sabah menjalankan tugas dengan bangga dan terhormat serta menyediakan liputan berita secara bertanggungjawab dan profesional seiring dengan hala tuju pembangunan Sabah Maju Jaya. Beliau berharap peranan ini dapat terus diperhebat demi manfaat rakyat. Datuk Haji G menyatakan demikian ketika berucap dalam Majlis Anugerah Kewartawanan Kinabalu KPA 2021 di Kota Kinabalu. Beliau turut mengumumkan tambahan sumbangan kerajaan negeri untuk KPA kepada RM100,000 daripada RM60,000 sebelum ini bagi menghargai peranan penting media. Datuk Haji G juga merakamkan penghargaan atas komitmen rakan strategik Petronas dan Shell Malaysia membantu Persatuan Wartawan Sabah SJA menganjurkan acara berprestij demi kecermelangan bidang kewartawanan. Sebanyak 345 penyertaan diterima untuk KPA tahun ini yang meliputi 19 kategori. Wartawan RTM Sabah berjaya merangkul kemenangan melalui Serena Olivia Chong dan Godfrey Lee yang memenangi anugerah utama bagi 3 kategori, manakala wartawan Muhammad Saleh Jikri, Sahira Samain, Sharon Raymond, Iswadiman Samsudin dan Nur Fatin Shakila Badu mendapat anugerah merit. Perkhidmatan bot laju ke Pulau Labuan di Terminal Feri Menumbuk akan disambung semula dalam masa terdekat. Menurut Pembantu Menteri Kerja Raya Sabah, Datuk Limus Juri, ia akan dibuka setelah jeti konkrit awam terminal berkenaan dibaiki dan sedia digunakan. Fenomena air pasang setinggi 2.7 meter beberapa hari lalu telah merosakkan pontun terminal ini. Fenomena air pasang yang tidak pernah berlaku di daerah Menumbuk dan juga daerah Kuala Penyu, dan air pasang itu mengakibatkan ada kerusakan sedikit. Persatuan bot-bot di sini, penumpang di sini akan membuat satu alternatif
sementara waktu menunggu pembaikan di GT penumpang. Dato' Limus ditemui RTM ketika lawatannya ke terminal feri dan penumpang menumbuk. Sementara itu, Timbalan Pengerusi Persatuan Pengusaha Bot-Bot Laju Menumbuk, Hamid Rizal Awang berkata pihaknya sudah tidak beroperasi beberapa hari susulan kejadian tersebut. Memang kami sudah beroperasi selama 4 hari lah. Dari mula air itu pasang dalam 6 hari bulan. Dari 6 hari bulan sehingga sekarang belum beroperasi lagi karena ponton mengalami kerusakan yang dianggarkan truk juga lah, sebab tiang dia tumbang 2. Tambah beliau, penumpang kini hanya dapat menggunakan perkhidmatan feri Roro untuk ke Pulau Labuan. Terdahulu, Dato' Limus yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Penyu turut melawat Mukim Karukan yang dilanda banjir kilat akibat fenomena air pasang besar. Beliau memberitahu penyelenggaraan parit yang tersumbat di kawasan berkenaan akan segera dijalankan. Golongan B40 tidak pernah dipinggirkan kerajaan untuk menikmati kehidupan yang selesa. Timbalan Menteri Kewangan II, Yamani Hafiz Musa berkata, kesejahteraan rakyat menjadi keutamaan, justru aktiviti turun padang sentiasa dijalankan mendekati golongan berkenaan. Yamani yang juga ahli Parlimen Sipitang berkata, usaha menyantuni rakyat dijalankan di semua peringkat termasuk di kawasan parlimennya. Yang penting di sini ialah mereka ini tidak ketinggalan biarpun dalam keadaan PKP ini kita bantu juga mereka dan kita ingat juga keperitan mereka ketika lama banjir ini dan insyaallah saya mengalalukanlah pihak zakat bekerjasama dengan Parlimen. Beliau berkata demikian selepas melawat 2 penerima bantuan baik pulih rumah di Kampung Sungai Tiga Sepitang yang melibatkan pertukaran daripada pejabat Parlimen berkenaan. Saya ucapkan terima kasih kepada YB dengan MPKK, dengan Ketua Kampung kerana menolong saya. Gembiralah juga, sekarang selesa juga lah dapat tidur. Kalau dulu mau pijak pun takut, budak-budak pun mau main tempat rumah beliau. Kesian juga kan, mau belajar pun memang payah lah. Ada je lah bocor sikit-sikit, tapi yang truk sebelum ni belum lagi kena repair, dapur lah yang truk. Tidak boleh, dia memang berlubang-lubang lah, lantai pun memang puas sudah lah. Diorang selepas repair tu okey sudah boleh lah. Anak-anak pun senang hati sudah jalan. Dulu takut jatuh lah. Terdahulu, Yamani turut merasmikan program berkatan di kampung ini dengan kerjasama Jabatan Kesihatan, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan Pusat Zakat Sabah PZS. Beliau turut menyampaikan sumbangan PZS kepada 30 ketua isi rumah terlibat banjir. Usaha pemerkasaan kemahiran golongan belia dan suri rumah, khususnya yang terkesan akibat pandemik COVID-19, terus giat dijalankan kerajaan. Di Beaufort, Jabatan Pembangunan Sumber Manusia, JPSM Sabah, memberi peluang kepada 60 peserta mengasah kemahiran melalui latihan dan kursus jangka pendek bagi membantu mereka menjana pendapatan. Menurut Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Dato' Isnin Ali Asni, kursus diadakan dengan kerjasama Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Klias ini adalah percuma. Sijil diperoleh, peserta diiktiraf dan boleh digunakan untuk mencari pekerjaan mahupun memulakan perniagaan kecil-kecilan. Ilmu yang dicurahkan saya dan saya mengharapkan dimanfaatkan oleh para peserta. Dan sungguhnya kursus-kursus begini adalah tidak memerlukan modal yang besar, tetapi kemahiran yang diberikan kepada peserta dan kita tengok peserta pun nampak gembira. Inisiatif kami mengadakan kursus untuk mengeluarkan mereka daripada kepompong kemiskinan dan boleh menjana pendapatan. Maksudnya kan kalau misalnya pembuat kek ni kan dia tidak memerlukan staf, dia tidak memerlukan majikan. Jadi dengan adanya kemahiran yang kami berikan, mereka boleh menjana pendapatan mereka. Mereka ditemui pemerintah sempena program penutupan kursus JPSM di Beaufort. JPSM turut menganjurkan kursus kemahiran di daerah lain, antaranya Pitas, Kudat, Papar dan Telupit selain secara dalam talian.
Dalam program ini, 35 peserta lelaki dan 25 peserta wanita berjaya menyempurnakan latihan asas selama 5 hari, antaranya kursus servis penghawa dingin, pemasangan dan penyelenggaraan paip dan membuat kek, pastri dan ban. Sementara itu, di Kota Kinabalu, seramai 40 peserta program Bakat Keusahawanan Sabah STEP JPSM menerima sijil tamat kursus. Program dengan kerjasama dua penyedia latihan itu merupakan program pertama diadakan pada tahun ini. Penyampaian sijil disempurnakan Setiausaha Tetap Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah Zainuddin Aman yang berharap penglibatan belia tempatan dalam bidang keusahawanan dapat dipertingkat melalui kursus berkenaan. Selepas ini kita akan menjelajah ke seluruh negeri Sabah mengadakan program-program latihan keusahawanan untuk membantu para belia ini mendapatkan kemahiran yang diperlukan untuk memulakan perniagaan. Sementara itu, peserta kursus menzahirkan kegembiraan kerana dapat menimba ilmu bermanfaat melalui program ini. Saya sangat berpuas hati dan juga lebih bersemangatlah dalam bidang ini. Selama ini saya memang tak tahu langsung pasal apa-apa dalam bidang ini, dan selepas saya ikut ini semua ini my step ni, saya boleh sudah untuk mengendalikan barang-barang seperti yang di dalam program inilah. Seramai 20 peserta kursus ini turut menerima komputer riba, manakala 20 lagi mendapat tawaran pekerjaan. Program diadakan selama sebulan bermula pada 13 November lalu. Sekian perkongsian dari Sabah untuk petang ini bersama saya, Konstantin Pahlawan. Terus patuhi SOP, amalkan kawalan kendiri. Saya Konstantin Pahlawan, sekali lagi kita terus saja bersama Nurul di Angkasa Puri. Silakan.